السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal, kita masih lagi dibangunkan, dibangkitkan, diberikan kekuatan dan kesihatan untuk kita mendengar dan memberikan sedikit ruang masa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini memberikan manfaat kepada diri kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Kita sambung pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 pada muka surat 142. Hadis ke-24 pada muka surat 142. Hadis yang pendek, hadis yang ringkas, tetapi mungkin manfaat yang boleh kita ambil. Ada banyak perkara yang boleh kita petik di dalam hadis yang ringkas ini. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul qalb mathalur rishah tuqallibuha ar-riyah bifalatin. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Musa al-Ash'ari. Kita tengok terjemahan hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan hati adalah seperti mana bulu burung yang diterbangkan oleh angin, dibolak-balikkan oleh angin di padang pasir. Itu hadis yang pertama. Kalau kita tengok, ada riwayat di dalam Musnad Ahmad agak berbeza sedikit, juga daripada Abu Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ard yuqimuha ar-rih dhahran li batnin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Musa al-Ash'ari menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati manusia ini seperti bulu burung di tanah yang lapang. Angin membalikkannya ke belakang dan ke depan. Apa huraian yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas ta'aliman wa bayanan. Wa min dhalik annahu kana yuqarribu al-ma'ani lin-nas wa yadribu lahum al-amthal حتى تكون أوقع في الفهم. وفي هذا الحديث يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب أي في تقلبه وتغيره مثل الريشة تقلبها الرياح والمراد أي كالريشة في وزنها وخفتها مع سرعة استجابتها لأي ريح تمر بها. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang terbaik di dalam mengajar dan memberikan penjelasan. Ahsanan nas
orang yang paling pandai, orang yang paling bijak di dalam memberikan kefahaman dan memberikan suatu pengajaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kaedah, uslub, approach, gaya pendekatan yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melalui al-amthal, perbandingan. Nabi akan buat suatu perkara yang nak disampaikan itu, Nabi akan bandingkan dengan satu perkara. Sebab al-mithal yattadihul maqal. Perbandingan, contoh ni dia akan memberikan kefahaman kepada apa yang kita nak sampaikan. Sebab itu contoh ni penting. Satu contoh tanda orang yang nak cakap tu dia faham. Sesiapa yang boleh bagi contoh artinya dia faham maudhu', tajuk yang dia nak cakap. Kalau dia gagal nak bagi contoh, dia tak boleh buat contoh, atau contoh yang dia buat itu tak kena, artinya dia tidak memahami tajuk yang dia nak cakap. Kemudian dalam hadis ni Nabi buat misal. Misal ni satu perbandingan, satu perumpamaan. Sebab itu dalam bahasa Arab dia ada al-ahkam wal amthal, perbandingan dan juga perumpamaan. Lebih kurang kita sebut mungkin peribahasa lah, kan? Maknanya Nabi sebut satu benda, kemudian Nabi buat analogi, contoh, perbandingan. Benda ni nak faham dia macam ni, dia seakan-akan macam ni, dia seolah-olah macam ni. Dari sudut apa? Jadi bila kadang-kadang kita tak boleh nak gambarkan, kita tak boleh nak bayangkan apa perkara itu nak disampaikan, maksud benda tu. Kemudian Nabi SAW buat contoh yang sama, jadi kita boleh faham. Dalam hadis ni Nabi kata, contohnya Nabi sebut apa? Nabi kata hati manusia seperti bulu burung. Dari sudut apa? Kata para ulama, dari sudut fi taqallubihi wa taghayyurihi. Pertama, tuan-tuan kena ingat bila Nabi kata mathalul qalb, hati itu seperti bulu burung. Nabi membuat suatu perbandingan, suatu permisalan. Bahasa Melayu ambil perkataan itu, permisalan. Perkataan permisalan itu daripada bahasa Arab, mathal, satu perumpamaan. Nabi kata hati manusia karish, seperti bulu burung. Dari dua sudut. Dari dua sudut. Satu apa dia? Bulu burung ni apa sifat dia yang boleh nak disamakan dengan hati? Fi taqallubihi wa taghayyurihi. Dari sudut dia mudah berubah, dia mudah beralih. Taqallub, taghayyur, dia mudah berpusing. Itu dari satu sudut. Maknanya hati manusia ni bila kita tengok bulu burung, kita boleh faham. Iaitu bulu burung ni bulu burung ni dia satu benda yang ringan. Sebab itu perbandingan yang kedua, sudut yang kedua itu apa dia? Fi wazniha. Satu fi taqallubihi, fi taghayyuriha. Artinya dia taghayyuri, dia mudah berubah dan dia mudah berpusing. Itu hati manusia. Artinya hati manusia ini sangat mudah berbolak-balik. Sekejap lagi saya akan sebut apa yang mudah berbolak-balik tu. Hati manusia ni dia mudah pusing pergi ke mana. Dapat Okey. Yang kedua, karishah fi wadhniha wa khiffatiha, iaitu bulu burung ini suatu perkara yang ringan. Dari sudut timbangan dia ringan. Bila dia ringan, apa yang berlaku? Sur'ah istijabatiha li ayyi rih tamarru biha. Jadi bila dia ringan,
mana-mana angin yang tiup, dia akan cepat berubah. Kalau benda berat, dia kena angin kuat, baru dia berpusing, baru dia beralih, baru dia berubah, baru dia bertukar. Tapi kalau bulu ni, angin yang perlahan, angin yang apa kata sepui-sepui bahasa tu pun dah, angin tu sikitnya, dia punya terbang tu punya jauh, dia punya pusing tu punya jauh. Itu tabiat, sifat hati manusia. Dia mudah berubah, ringan, dia boleh tukar macam tu ya. Kalau Nabi kata hati manusia seperti batu, itu dari sudut apa? Dari sudut keras, dari sudut degil. Itu nak buat perumpamaan tu, nak bagi taunya apabila Nabi SAW menyebut tentang hati manusia seperti bulu, kita kena ingat bulu tu ringan. Angin sikit saja, dia duduk tang ni, angin tu tak kuat mana, sikit dia terbang, dia pusing, dia berterbangan, dia berubah-ubah sampai ke hujung. Itu apa yang disebut. Kemudian Nabi kata lagi, nak menggambarkan betapa bahayanya hati manusia ni, dia punya sifat tu, bulu tu berada di falatin, di suatu kawasan yang lapang. Kenapa perlu sebut lapang? Kalau bulu tu berada di satu tempat yang banyak benda, bila angin mai, dia tak direct langsung kena pada bulu tu, menyebabkan bulu tu tak berapa nak terbang dan tak berapa nak beralih sangat. Tapi kalau dia duduk, contoh tuan-tuan, dia duduk dalam kawasan masjid kita yang lapang ni, dia duduk di tengah-tengah tu, angin kipas ni pusing sikitnya, dia punya terbang tu pasal langsung direct angin tu pi kat dia. Jadi Nabi nak bagi tahu betapa cepatnya hati manusia berubah, betapa mudahnya hati manusia beralih. Cuba bayangkan satu bulu yang berada di kawasan yang lapang, ditiup oleh angin dengan cepat, dengan mudah, dengan lajunya dia berpusing. Itulah hati manusia. Itulah tabiat kepada hati manusia. Itu apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ni. Okey. Now, sekarang ni kita nak tengok, kalaulah bulu tadi ni diterbangkan angin, dia bergerak tempat ke tempat. Dia bergerak daripada atas ke bawah, depan ke belakang dan sebagainya. Tapi hati manusia ni dia berubah ke mana? Hati manusia ni dia berubah ke mana tuan-tuan? Yang pertama, dia berubah daripada iman yang naik kepada rendah, iman yang rendah kepada tinggi. Itu pertama, dari sudut naik turun iman. Maksudnya apa? Saya nak sebut kat tuan-tuan apa dia? Bahawa begitu mudah untuk iman itu naik dan turun. Sebab apa? Kerana iman duduknya di hati. Di mana letak duduknya iman? Apabila Nabi SAW nak sebut tentang iman, nak sebut tentang taqwa, Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, hahuna, di sini, di hati. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, ala, ketahuilah oleh kalian semua bahawa di dalam hati, inna fil jasadi mudghah, di dalam sesungguhnya di dalam hati, di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Jika baik, baiklah keseluruhannya. Artinya dia menggambarkan apa? Iman. Pasal itu Nabi kata, tanyalah hati kamu, yakni tanyalah iman kamu. Jadi bila Nabi kata hati ni mudah berubah, iman juga boleh turun dan boleh naik dengan cepat. Sebab itu kadang-kadang bila kita iman kita naik, kita rasa kuat, bersemangat, kita rasa rajin, kita rasa takut, sebab iman kita naik. Untuk iman itu turun, dia bukan satu benda yang susah. Itu maksud dia. Tuan-tuan dapat atau tidak? Tuan-tuan berada dalam masjid, iman naik,
mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan menjadi gemetar, menjadi takut, menjadi insaf, menjadi apa? Menjadi rajin dan semangat untuk beramal. Keluar beberapa langkah, bertukar majlis, bertukar suasana, bertukar kawan, bertukar tajuk, telah turun iman itu hanya dengan beberapa minit dan saat. Itu perbandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Kita tak payah cakaplah soal agama sat tak tepi. Kita ambil kehidupan kita. Dalam kehidupan harian pun hati boleh berubah tak? Cepat atau tidak? Cepat tuan-tuan. Kadang-kadang dia tengok satu orang dia berkenan hari ni, tak ada esok lusa, dia jadi cemui. Dia jadi benci. Pi tengok satu barang, kan? Pasal tu kadang-kadang manusia tu, utama sekali wanita, dia nak beli satu barang, mungkin dia nak beli selai baju, mungkin dia mengambil masa berjam-jam untuk dia. Sekali lagi dia tengok yang ni, tak ada nak 2-3 langkah dia tengok belah tu, dia kata yang ni elok tak? Hati dia berubah-ubah. Susah dia nak dapat sebab bertukar-tukar. Nampak tak? Itu dalam kehidupan manusia. Hati berubah-ubah. Nak beli barang, nak beli benda, nak pilih makanan, duk tengok menu, yang ni pun teringin, sekali lagi dia selok pula, yang ni pun lagi sedap. Tak ada 2 muka 3 muka pun dah berubah. Dah order panggil balik mai, dia tertukar ah. Tak ada kawan tu nak pergi order, nak habang kat apa tukang masak, dia dah panggil, tukar ah. Hati manusia dalam kehidupan harian, apatah lagi di dalam soal iman, takwa, agama, hidayah, petunjuk, manusia boleh berubah. Sebab itu dalam hadis yang masyhur yang kita selalu dengar, cerita Hanzalah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan dengar tak hadis Hanzalah? Hadis Hanzalah yang masyhur, yang mana Hanzalah ni dia duduk dalam majlis Nabi SAW. Dia mendengar syarahan Nabi, dia mendengar ucapan Nabi, dia merasa takut dan bimbang. Setelah itu dia balik kepada keluarga dia, kan? Dia balik rumah, dia duduk di masjid dengan Nabi, dia rasa takut, dia rasa gemetar, dia rasa gerun, dia rasa bimbang. Dia bertambah iman dia bila dia balik dengan keluarga dia pada hari yang sama, pada waktu yang sama, dia balik keluar, bertukar tempat dan majlis. Dia kata apa? Dia kata dia balik sana terus dia tak ingat dah hak yang Nabi sebut tadi ni. Dia bergelak ketawa, bergurau senda, bermain dengan keluarga dia. Tadi majlis tu watak dia lain. Di dalam majlis Nabi watak dia lain. Dia balik dengan keluarga dia, watak dia lain, berbeza. Jadi 2 watak yang berbeza. Tadi lain, sekarang lain. Hari yang sama, pada waktu yang sama, pada masa yang sama. Cuma dia balik ke rumah dia. Dia kata Hanzalah munafik. Hanzalah munafik. Hanzalah ni berubah-ubah. Duduk dalam majlis ni lain, balik dalam majlis tu lain, depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Hanzalah munafik. Dia keluar daripada rumah dia, pergi nak jumpa Nabi, nak cerita tentang perangai dia yang sebenar. Tadi depan Nabi punyalah bagus, balik rumah dah jadi tak elok dah, jadi tak ketahuan dah. Kan? Sebab itu hadirin mukminin, untuk kita istiqamah. Sebab itu Nabi SAW kata, ada manusia yang membawa amalan sebesar bukit Tihamah. Tuan-tuan Google, balik sekali Google Tihamah, bukit Tihamah. Nabi kata ada manusia yang membawa amalan sebesar bukit Tihamah, amalan yang banyak, amalan yang begitu besar. Apabila dia balik bertemu dengan Allah, amalan tadi terbang, orang kata apa, jadi debu. Bukit yang besar tu jadi debu. Sebab apa?
Kita takut tuan-tuan. Saya takut, tuan-tuan juga kena takut. Kerana kata Nabi, orang yang bawa amalan yang sebesar Bukit Tihamah, amalan dia banyak, rajin, tapi bila dia balik menghadap Allah, amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tihamah yang besar tadi tak ada nilai, tak ada di sisi Allah. Maknanya apa dia? Kata Nabi, dia adalah manusia yang ketika di hadapan orang ramai, di hadapan manusia, dia menggambarkan dia orang yang beriman, dia menggambarkan dia orang yang bagus, dia menggambarkan dia orang yang bertakwa, dia menggambarkan dia orang saleh. Tapi bila dia bersendirian, dia berseorangan, dia menunjukkan wajah dan rupa dia yang sebenar. Ini yang Nabi kata, amalan sebesar Bukit Tihamah bila dia balik. Sebab itu tuan-tuan, hari ni saya nak sebut sikit. Hari ni dunia kita yang kita duduk ni, saya tak tahulah tuan-tuan tahu tak tahu, tapi tuan-tuan tak tahu pun baguslah. Tapi saya ingat kita kadang-kadang underestimate. Betul tak betul cikgu? Underestimate. Duk berasa orang tua-tua ni tak tahu, tapi orang tua-tua ni sakan juga. Teknologi lah ni yang memang orang tua-tua ni. Saya nak habaq kat tuan-tuan, dunia kita hari ni dunia konten. Dunia konten. Bahasa konten boleh faham? Dunia isi kandungan. Saya tak tahu terjemahan yang betul dalam bahasa moden ni, tapi semua ni tuan-tuan konten. Sekali lagi tuan-tuan nak pergi sarapan, katalah masjid buat apa? Buat pek ngor, kan? Buat pek ngor, pancake ke apa ke. Ni nak bagi contoh, bagi faham. Orang tak pernah makan pek ngor, bubuh cabai Melaka. Tapi dunia hari ni orang ambil pek ngor bubuh dengan cabai Melaka. Pasal apa? Pasal dia boleh jadi konten. Hari ni manusia kena buat sesuatu supaya jadi konten. Bila jadi konten, orang akan suka. Ini ialah dunia tipu-tipu. Quran sebut lama dah, wamal hayatud dunya illa mata' ghurur. Dunia ini ialah dunia yang menipu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, orang semua ni yang ada dalam masyarakat kita ni create satu benda untuk apa? Untuk konten. Bahan, nak bagi jadi ada bahan untuk tarik perhatian manusia. Dan masing-masing ada tujuan lah. Ada tujuan nak cari duit, ada tujuan nak cari glamour, ada tujuan nak dapat like. Tapi apa yang pentingnya? Konten. Buat benda-benda yang pelik, benda-benda yang buruk, yang tak elok. Sebab ni nak bagi ada, kalau kita buat betul, buat lurus, tak jadi, tak ada, orang kata tak ada modal, tak ada bahan, tak ada konten. Sebab itu hadirin mukminin, kita kena jaga-jaga. Baik. So dalam hadis ni Nabi sallallahu, balik pada cerita Hanzalah tadi. Hanzalah on the way nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertembung di dalam perjalanan tu, dia bertembung dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tanya dia, kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi jumpa Nabi. Sebab dia kata nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik. Hanzalah cerita, tadi dalam majlis Nabi aku macam ni, aku balik rumah terus berubah jadi lain. Abu Bakar kata, Abu Bakar munafik. Sebab aku pun sama macam hang. Depa dua-dua rasa depa munafik. Pasal apa? Munafik ni depan lain, belakang lain. Tadi duduk dengan Nabi lain, balik rumah lain, berubah, bertukar. Depa pi, dua-dua jumpa Nabi, depa cerita. Nabi kata, Hanzalah, kalaulah satu manusia ni boleh firm. Ni Nabi sebut awal dulu. Nabi kata, kalaulah satu manusia ni boleh firm, duduk di masjid dan duduk di rumah, duduk di pejabat, duduk di padang, duduk di jalan, bersama dengan jamaah, bersama dengan kawan, tetap dengan satu sifat, malaikat pergi cari dia salam. Kira malaikat akan pergi cari dia, pergi salam, malaikat turun pergi salam dengan dia. Kalau ada orang macam ni, Nabi sebut firm.
24 jam, siang malam, pagi petang, depan orang, belakang orang, dia tetap istiqamah, teguh, tetap. Malaikat pergi salam dengan dia, sakan. Tapi Nabi kata tak mungkin, kerana manusia itu sa'ah. Sebab itu ada sisi, bukan sisi gelap, bukanlah gelap sangat, tak boleh guna sisi gelap. Gelap ni jahat. Ada orang kadang-kadang dia mungkin istighfar, mungkin dia bila dia pergi bersembang, tuan-tuan manusia, tuan-tuan nak expect macam mana? Tu imam pergi sembang di kedai, takkan tuan-tuan buat lawak innalillahi wa inna astaghfirullah. Tentu dia gelak. Dan sebahagian orang dia gelak derah. Tadi tengok bagus aku buat lawak, gelak derah. Ahli hadis apa ni? Contoh. Ahli Quran apa ni kan? Contoh. Tu imam pun ni gelak derah. Dia hang buat lawak dia gelak lah. Takkan hang duk jangka kalau dia buat lawak hang dia nak teriak. Dia buat kawan ni buat lawak dia pergi teriak. Dia tak pasal apa hang teriak, aku teringat neraka. Ui, malaikat mai salam hang. Satu agama. Bukan kata agama, hidup itu macam tu. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kehidupan Nabi, ada sisi tegas, ada sisi lembut, ada sisi gurau, ada sisi dia bermain, ada sisi dia bertegas, dia keras, marah, lengkap. Manusia itu Nabi. Ada waktu dia melawak, bukan artinya itu saya kata tabiat manusia. Tapi yang kita duk bincang ni apa dia? Yang ni tak boleh iaitu berubah iman kita. Tak boleh. Sebahagian, bukan semualah. Manusia ni yang penting apa dia? Dia nak kesukaan orang ramai, like orang. Jadi dia, pasal itu tuan-tuan, kita dalam hidup ni yang paling meletihkan kita ialah apabila kita nak mengubah diri kita mengikut rentak arus dan keinginan orang. Yang ni susah. Kita nak bagi orang suka ni, kita kena ikut rentak orang. Yang ni letih. Orang putih guna perkataan please everyone. Dia nak please everyone. Pasal tu setengah-setengah orang politik letih. Dia pergi sukan, dia pergi jumpa geng-geng orang sukan, dia nak kena sukan sama walaupun jantung 3 blok lah. Dia pergi jumpa orang kayu gerek, dia pun nak kena kayu gerek. Dia pergi jumpa orang pandang, dia kena jumpa orang pandang. Dia nak kena jadi semua orang. Pasal apa? Pasal dia nak please everyone untuk sokong dia. Macam tu juga sebahagian orang agama. Nak cakap ni, tak boleh satgi orang marah. Nak cakap ni, tak boleh sensitif. Nak cakap ni, tak boleh. Yang ni berlawanan dengan amalan orang ramai. Kalut. Dia bukan ikut Tuhan, dia ikut orang. Dia bukan ikut Nabi, dia ikut apa orang nak. Pasal itu dia boleh bertukar. Dia boleh duduk dalam majlis ni, dalam masa yang sama dia boleh duduk dalam majlis ni. Pasal apa? Dia pun kalut. Kita tengok dia duduk dalam majlis ni. Pasal itu tuan-tuan jangan pelik. Ada orang boleh pergi menari apa? Saya suka rahimahullah rahmatan wasi'ah. Antara pelakon-pelakon yang saya rasa hidup dia punya lakonan dia, M. Rajoli. Tuan-tuan kena M. Rajoli rahimahullah, meninggal dah. Tapi lakonan dia sangat menjadi. Dia boleh menjadi orang yang alim. Ada watak-watak dia, cuba tuan-tuan tengok. Ada watak-watak dia yang menggambarkan dia orang agama. M. Rajoli juga boleh membawa watak-watak antagonis, watak-watak yang jahat lah kan, lakonan yang jahat sebagai lelaki yang jahat, dia boleh jadi lelaki sebagai tu imam.
Sebahagian manusia ada watak itu dalam kehidupan sebenar. Dia mengikut suasana. Di rumah dia ada jubah, ada seluar jin, ada apa lagi? Semua dia boleh. Dia boleh ikut tema. Kalau tema tu okey, tak menyalahi Allah dan Rasul, tak apa. Yang ni dia tak kira. Dia kira apa? Dia kira konten, dia kira like. Siapa yang orang suka, dia pergi duduk kat kawan tu, tempel. Hati manusia berubah. So kita bila kenal pasal tu tuan-tuan, pelik atau tidak, di dalam banyak perkara kita tak dibenarkan meninggalkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ni tunjukkan oleh engkau akan kami, kepada kami, jalan yang lurus. Sat lagi pula ihdinas siratal mustaqim, dalam salat saja berulang kali, dalam sehari saja berulang kali, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kita bawa kereta pun kalau jalan yang lurus, kita mengantuk. Kita duk kira nak collapse. Pasal itu Nabi SAW, ya muqallibal qulub thabbit, thabbit, tetapkan hati aku, qalbi. Bukan senang tuan-tuan. Hadirin mukminin. Baik. Kemudian kita tengok sikit. Huraian itu pun sangat. Dia kata, hati mempunyai sifat yang pelik, tak dapat dijangka. Ini dalam buku yang tuan-tuan ada tu. Hati mempunyai sifat yang pelik, tak dapat dijangka. Apa dia? Mudah berubah disebabkan oleh suatu dorongan. Dorongan apa yang paling menakutkan? Duit lah. Duit. Habuan dunia. Dorongan apa lagi? Kan? Duit. Sebab tu sebahagian ibu bapa pun menjadi bisu dengan duit. Anak-anak dia duk suap, makan suap. Apa yang anak dia buat, dia tak tegur. Pasal apa? Saat lagi kalau tegur, kan? Macam Piramli. Sebab nak bawa pergi hospital, harta kena potong. Nak selamat, diam. Kan? Kita kalau nak selamat, kita jangan tegur. Kita diam. Ikut apa yang orang nak buat, ikut arus perdana, ikut mainstream, kita selamat. Bercakap menongkah arus, bersiap sedia untuk apa? Berlaku sesuatu, akhirnya kita yang rugi. Kalau hidup ni kita fikir untung rugi, kalau kita fikir tentang kesenangan dunia, banyak benda kita terpaksa korban. Prinsip kita untuk apa? Untuk please everyone. Hati manusia boleh berubah. Pelik, pelik. Orang mungkin nak tukar muka. Tuan-tuan tengok cerita face off kan, tukar muka kan, boleh tukar muka. Orang mungkin susah nak kena operation tukar muka, tukar jantina, boleh tukar lah. Tukar muka, tukar jantina, boleh tukar. Tapi benda yang paling mudah untuk kita buat dalam setiap kehidupan dan harian kita ialah tukar hati. Dia kata macam mana ni nak apa? Tuan-tuan hadirin mukminin, banyaklah kalau kita nak bagi contoh. Tapi saya nak cerita ke tuan-tuan satu cerita lah. Cerita umum. Cerita umum. Manusia ni, dia mungkin pada awalnya dia yang kata the power of money, duit ni. Ada satu kejadian berlaku, kejadian yang dahsyat lah. Banyak kejadian yang dahsyat lah. Umum contoh umum. Kejadian-kejadian ni semua ni tuan-tuan, mungkin pada awalnya berdegar-degar. Awalnya kan, bukan kata tuan-tuan ni hatta saya ataupun seorang yang seangkatan dengan saya ni, bahasa mungkin berubah, nada mungkin boleh bertukar apabila berada dalam majlis yang mungkin berbeza, suasana yang mungkin tak sama. Bercakap di hadapan tuan-tuan tanpa ada kepentingan dan habuan, mungkin nadanya tegas, suaranya keras, bahasanya tajam.
Tetapi di hadapan majlis dan suasana yang mungkin ada habuan kepentingan dan keuntungan, mungkin bahasanya santun, nadanya lembut, suaranya mendayu. Kerana apa? Kerana di sana ada perhitungan untung rugi. Doa juga boleh berubah. Jika mungkin sebahagian doa laknat saja, ya Allah laknatlah, ya Allah laknatlah, ya Allah laknat, hukumlah, ambillah tindakan. Sakan laras doanya, laras menghentam. Tapi mungkin dia boleh berubah, rahmatilah, berkatilah, perbaikilah, perelokkanlah, permudahkanlah, kerana di sana ada doa yang dibayar. Pasal itu kita selalu sebut apa? Bahasa tuan-tuan duk guna harian apa? Aku kalau orang bayar 1 juta pun aku tak makan lah. Apa maksud kita duk sebut kalau orang bayar duit kita tak buat? Apa maksud dia? Artinya duit boleh mengubah seseorang. Betul tak? Kita selalu dalam bahasa kita duk sebut dia, aku kalau orang bayar 1000 pun aku tak buat lah. Aku kalau orang bayar 1 juta pun aku tak buat lah. Kenapa tuan-tuan selalu menyebut duit? Pasal apa tak sebut tajuk lain? Kerana tuan-tuan mengakui bahawa duit boleh mengubah seseorang. Duit boleh menukar prinsip seseorang. Sebab itu kita sebut duit. Kita tak pernah kata orang kalau orang tampak aku pun aku tak buat lah. Orang kalau nak tikam aku tak. Kita sebut duit. Aku kalau bayar 1 juta pun aku tak pi lah. Tapi kalau orang bayar, pasal orang tak main bayar ha? Kalau orang bayar, aku pi. Pasal itu Nabi kata, badiru bi'amal fitanan ka qita'il layli muzlim. Nabi kata, badiru bi'amal. Hendaklah kamu dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini, jika ada ruang dan peluang untuk kamu buat baik, segera ambil peluang itu. Kerana akan datang suatu masa, detik, saat dan waktu manusia, Nabi sebut, yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi kafir wa yusbih mu'min. Ada manusia yang pada paginya kita jumpa dia mukmin, petangnya dia ubah agama dia, petang dia kafir, pagi. Dalam 24 hours, 24 jam, pagi A, petang B, petang B, pagi A. Pasal apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Semua yang dia ubah, tuan-tuan, dia bukan ubah parti, dia bukan ubah rumah sukan, dia bukan ubah alamat kampung, dia ubah apa? Dia ubah agama. Pasal apa? Nabi kata dia ubah agama, yabi'u dinahu, kerana dia jual agama dia bi'aradin minad dunya, untuk mendapat habuan dunia. Nabi kata akan sampai zaman itu, zaman orang jual agama untuk dunia. Sehingga sebahagian orang, dia ceramah, dia boleh tanya pula, dia yang nak ceramah, dia boleh tanya, apa benda saya tak boleh cakap? Apa benda nak saya cakap? Apa benda yang tak mau saya cakap? Hang cakaplah benda betul. Cakap benda yang betul. Apa yang betul cakap. Apa yang dalam hadis itu sebut. Dan agama ni dia bukan double standard. Dia bukan ada hukum yang berbeza. Sebab itu Nabi tegaskan prinsip ini, lau sarakat Fatimah, kalau Fatimah itu mencuri, aku kerat tangan dia, laqata'tu aydiyaha, laqata'tu yadaha, aku akan kerat tangan dia. Nabi kata aku akan kerat tangan dia. Nah, abang kata hukum ni kalau dekat anak orang lain pun kerat, anak Muhammad pun kerat. Kalau dekat tuan-tuan tak boleh, dekat orang lain pun tak boleh. Tuan-tuan tak boleh, orang lain pun tak boleh. Itu agama. Dia tak boleh ubah. Majlis kampung pun tak boleh, majlis hotel pun tak boleh, majlis besar pun tak boleh, majlis kecil pun tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Pasal itu Nabi kata hati boleh berubah, prinsip boleh berubah, iman boleh berubah. Sebab karish seperti
bulu burung, kan? Begitu juga ia boleh berubah daripada baik kepada buruk dalam masa yang singkat, tuan-tuan. Sebab itu ada satu cerita yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi bawa satu cerita, kan, tuan-tuan bisa dengar, kan? Satu orang laki-laki yang dia nak pergi tebang satu pokok yang orang duk puja. Ibnul Jauzi bawa cerita ni dalam Talbis Iblis. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Tengok. Dia nak pergi tebang pokok yang orang duk pi puja, duk pi sembah. On the way dia nak pergi, dia jumpa dengan syaitan dalam bentuk yang orang. Dia kata, nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi tebang pokok tu. Hang jangan pergi tebang. Hang kalau hang pergi tebang, hang langkah mayat aku dulu. Bergaduh. Menang dekat orang yang nak pergi tebang tu. Kalah iblis tu. Dia kata, okey. Aku surrender. Tapi hang tak payahlah pergi tebang. Esok pagi hang mangkit tidur, bawah bantai hang ada duit. Aku janji pergi bagi duit. Hang jangan pergi tebang. Pasal dia kalahlah lawan tubuh. Okey, aku tak jadi pergi tebang. Esok hang pastikan ada duit. Dia patah balik. Dia pun tidur. Esok mangkit pagi ada duit. Tiba-tiba mangkit satu pagi tak ada duit. Sambang kapak pi nak tebang. Jumpa orang yang sama, bergaduh. Tapi kali ni dia kalah. Dia kata masa awal hari pertama hang menang pasal hang memang nak pi tebang kerana Tuhan. Hang memang nak pi tebang kerana pokok tu disembah. Tapi hari ni aku menang sebab apa? Kerana hang nak pi tebang bukan kerana Tuhan, tapi hang nak pi tebang kerana hang mangkit tak ada duit bawah bantai hang. Tapi hari ni hang nak pergi tebang kes duit, bukan kes Tuhan. Pasal itu hang kalah. Manusia. Ibnul Jauzi bawa cerita tu. Dan banyak lagi cerita-cerita yang tuan-tuan boleh tengok yang mana manusia berubah prinsip iman dia kerana habuan. Tapi tak payah habuan lah, macam-macam benda lagi lah. Lebih, kalau cerita Ibnul Jauzi tuan-tuan tak tahu, mungkin cerita Pak Ma'un tuan-tuan tahu. Pak Ma'un kenapa Pak Ma'un? Daripada tak mau pi lalas sekali dia beli berapa? Tuan-tuan, Pak Ma'un tak ingat Pak Ma'un? Pak Ma'un yang baca buku sejarah tu, mula-mula dia tak mau pi, kan? Kawan tu main nak jual tiket kat dia, nak pergi malam muda-mudi. Aku tak mau pergi. Bihun onde-onde. Dia kata Pak Ma'un tak. Pak Ma'un duduk atas gerek lagi, tak turun gerek, duduk atas gerek. Tak Pak Ma'un, malam ni ada apa joget, bagi 10. Daripada tak mau pi, rentas 10 tiket. Pak Ma'un tu seorang lah, tapi dia beli 10 tu. Beli 10 tu. Tuan-tuan. Itu cerita dongeng dalam Ibu Allah. Tapi ia satu kritikan sosial, teguran bahawa manusia ni kalau kena dengan nafsu dia, kena dengan angin dia, kena dengan selera dia, tuang. Pasal itu orang yang sakit pun dia tak kira sakit tak sakit, kalau makanan tu memang dia geram, dia suka, dia makan, mati pun tak apa. Dia kata mati pejam rapat. Bahasa orang utara ni kalau dia boleh makan benda yang dia sedar, mati pun dia kata mati pun pejam rapat. Pasal itu orang Melayu kalau pergi tengok orang mati terjegir, mati mata terbuka, dia kata apa? Ada, dia tak makan apa-apa. Nya karut orang Melayu. Sedangkan memang mati mata terbuka. Tapi saya nak sebut, manusia ni bila kena dengan nafsu dia, kena dengan selera dia, memang dia akan buat. Dia boleh ubah. Hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai kita. Sebab itu sebesar-besar karamah, apa dia? Keramat yang paling besar, orang Melayu sebut kamat, istilah agama karamah. Sebesar-besar karamah adalah istiqamah. Kalau tuan-tuan boleh istiqamah sampai hari terakhir tuan-tuan mati. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab alam barzakh yang kita kuliah dulu, syaitan tidak akan melepaskan kita sehingga kepada saat sakaratul maut. Dia ada ruang lagi untuk dia tarik. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh istiqamah, tak payah istiqamah tajuk lain, sembahyang 5 waktu cukup. Sembahyang 5 waktu, hadir kelas mengaji,
kuliah, tuan-tuan boleh istiqamah sampai mati, tuan-tuan adalah wali Allah yang paling besar, dan tuan-tuan ada keramat yang paling besar. Pasal itu kalau satu orang tuan-tuan pergi tengok dia mati, dia orang masjid, tuan-tuan kata dia ni kemarin duk main semayang lagi, tuan-tuan saksikan dia ada keramat. Apa dia keramat dia? Dia mungkin tak berjalan atas hayat, dia mungkin tak terbang ke atas, dia mungkin tak boleh tukang dia mungkin tak boleh bagi benda-benda pelik lain, tapi keramat dia yang paling besar, dia semayang berjamaah sampai mati. Tu keramat tu. Bukan senang nak dapat keramat tu. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita dapat faham tajuk ni. Ada orang sebelum menikah lain, lepas menikah dia jadi lain. Ada orang masa menikah jadi lain, lepas berubah. Masa kerja jadi lain, pencen lepas tu jadi lain. Sebelum tu jadi lain, sebelum PKP jadi lain, lepas PKP jadi lain. Tak payah, dalam sehari boleh berubah. Ada siapa tahu dia kata saya ajak dah dia, nak pergi ambil dah dia. Tiba-tiba dia duduk pujuk kawan tu nak pergi kuliah. Kan? Nak pergi kuliah. Nak pergi ambil dah ni, dah berjaya dah. Dia pun seronok dah. Kawan tu pun kata, hang tunggu aku nak pergi ambil. Hang tak payah, aku nak pergi. Dia kata ustaz tak dan sampai dia telefon lah. Dia tak ID malam ni. Demikian hati manusia. Sebab itu saya tertarik dengan satu kata-kata yang orang disebut, tidak boleh hadir ke masjid, tidak boleh datang ke masjid. Dia bukan masalah kaki. Dia bukan masalah tuan-tuan tak boleh main masjid ni. Sebahagian orang tak main masjid ni, dia bukan masalah kaki. Pasti ada ya kaki yang sakit tapi boleh main. Dia masalah hati. Pasal itu Quran bila sebut tentang penyakit, Quran kata apa? Hati. Fi qulubihim maradun. Tuhan tak kata kaki dia, Tuhan tak kata tangan dia, Tuhan tak kata badan dia, Tuhan kata qulub. Hati. Di dalam hati itu ada penyakit. Pasal itu orang ni bukan kerana kadang-kadang takkan dia tak tahu benda ni Nabi tak buat, takkan dia tak tahu benda ni Nabi larang, takkan dia tak tahu benda ni sahabat tak buat. Bukan masalah dia tak tahu, masalah hati dia. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup. Bila Allah tutup, khatam ni dalam bahasa Arab artinya dia petri. Bukan tutup biasa, dia petri tu. Petri tau petri. Petri ni artinya bukan susah dah nak buka. Besi orang petri. Khatam, petri. Pasal tu khatamun nabi, penutup. Tak ada nabi lah. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Taala istiqamah hati kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi